Saya sebenarnya ni adalah kes pasal pecah amanah, which is orang yang saya trust, orang yang saya bawa masuk dekat dalam industri. Benda ni saya tak sangka lah. Saya sangat tak sangka apa yang dia buat ni sekarang ni. Sebab dia dah kacau periuk nasib saya. Dia dah malukan saya. Dia dah fitnah saya macam-macam dekat production, dekat semua kawan-kawan circle saya yang saya ni macam tu, saya ni macam ni. Sudahnya dia pergi songlap duit saya. Berapa banyak kerugian tu? Kita tahu. So far sekarang yang duit betul-betul hilang dekat saya adalah dekat 70,000. Duit saya bekerja tahun ni, saya tak merasa langsung lagi duit tu. Duit hasil apa? Duit hasil saya berlakon, duit hasil saya kerja dengan company baju. So dia count semua. 70,000 nilai. Dia ada access kepada account ke? Account tu macam mana? Dia memanipulasi WhatsApp saya dan hantar pergi ke klien saya semua. Dan klien pun percaya untuk transfer duit tu pergi ke akaun dia lah. Macam mana you boleh detect dia dah tipu tu, klien cakap ke macam mana? Saya dah rasa job saya daripada awal tahun duit tak masuk-masuk. Dia duk cakap resit hilang, klien tak bayar lagi. Walhal klien dah bayar. Rupanya dia dah makan lah benda tu lah. Adakah dia rakan kongsi awak? Dia rakan kongsi tidak. Siapa dia? Apa kongsi dia? Di dalam Fungsi dia rakan baik saya. Dan dia Pembantu peribadi ke, boleh dikatakan begitu? kalau secara verbalnya kita boleh dikatakan macam tu, tapi kita orang tak ada black and white. Jadi saya still dengan statement saya sebagai rakan baik dan tolong mengurus karier saya. Maksudnya selama ni Andy percayalah dekat dia untuk Betul. pegang duit semua. Saya percaya dekat dia. adakah dia rakan lama daripada zaman persekolahan ke apa? Tak, saya baru kenal dia dalam tempoh 2 tahun lebih. Dan masa tu pun dia ada dekat dalam industri. Dan sekarang ni dia di dalam industri. Dia di dalam industri sekarang ni. Jadi tujuan saya buat report polis ni, saya nak warning dekat orang-orang luar sana yang mana bekerja dengan dia dan sedang bekerja dengan dia, hati-hati dengan orang ni. And then kepada rakan-rakan artis juga yang lain, kalau siapa-siapa yang dah terkena dengan dia ni tapi tak tampil untuk buat report polis macam mana saya buat hari ni, pergilah. Jadi mungkin efek dari segi kewangan kita tahu semua 70,000. Dari segi mental atau benda-benda lain mungkin boleh kongsi. Apa agaknya? Kalau awak tanya saya serabut dah. Sebab kita tengah pandemik sekarang ni. Saya ada tanggungan keluarga. Mak ayah saya, adik-adik saya sekolah semua saya tanggung. Jadi bila dia buat benda ni, dia affect mak bapak saya. Sebab diorang mengharapkan saya. Andy dah confront tak dengan individu itu? Saya dah bersemuka dengan dia. Tapi apa yang dia buat? Dia main telefon depan saya. Dia buat endah tak endah. Saya tak ada datang nak pukul pun apa. Saya dah bagi dia masa dekat sebulan. Masa dia tanya dia apa dah jadi dengan dia yang... Betul. Okay. So dia buat Dia buat bodoh. okay. Dia buat bodoh. Bukti-bukti pun ada Andy? Bukti semua ada. Sebab tu saya berani hari ni untuk tampil. Dan kita juga boleh confirm yang dia juga adalah antara orang yang berpengaruh dalam industri. Macam mana? Kalau nak kata berpengaruh tu mungkin tidak, tapi dia ada di dalam industri ni. Itu saja yang saya boleh bagi. Lelaki atau perempuan? Ali yakin tak dia boleh ditangkap? Yakin tak positif tak? Macam tu kita akan serahkan semua siasatan dekat polis lah. So memang dia dah cakap dengan individu terbabit memang akan buat laporan polis atau Ada bagi amaran ke? amaran ke atau benda-benda macam tu. Saya ada bagi dia amaran dan dia pun tahu benda ni kot. Saya rasa dia tahu benda ni. Mungkin daripada semalam lagi kita semua, korang semua dapat invitation tu. Mungkin dia tahu sebab dia pun ada juga rakan-rakan dalam golongan media ni. So kiranya apa yang memulakan you punya keputusan adalah bila dia macam indah tak indah, bila you dah bagi amaran apa semua, okay, that's it. Akan buat apa yang patut buat lah, maknanya buat report polis dan benda-benda. Betul, sebab Bila Andy jumpa dia? saya jumpa dia pada 15 bulan 8 Oh, baru. Ahad ni. Ahad lepas. So saya dah bersemuka, saya dah bagi muka, saya dah cakap bagus. Saya datang jumpa dia, tak ada pukul, tak ada apa. Tapi bila saya kata kita cerita sini, habis dekat sini. Tak.
Dia pergi bercerita dekat semua circle saya production. Itu yang saya rasa macam, apa kau buat ni? Dia memburukkan awak. Dia memburukkan lagi reputasi saya. Apa kau buat ni? Bila yang Andy dapat detect penyelewengan yang dilakukan oleh rakan baik tu? Saya suspect daripada bulan 6 sebab bulan 5 tu raya betul. Dia kata tak masuk lagi bulan 6. Pelik sangat dah ni. Selama sebulan saya kerja setiap hari. Oh, branch tutup, IC hilang, receipt tak tahu mana, diorang tak cash out lagi. Tapi pada bulan 7 saya still kerja lagi. Tiap-tiap hari tanya, dia layan macam tak layan je, kadang tak reply apa semua. Jadi 31 Julai tu saya sendiri kuatkan hati, saya contact terus direct klien. Dan bila saya check dekat klien tanya, klien dah pindah duit tu awal dan sebelum raya lagi. Semua dah clear. Okey, setakat ni berapa banyak ramai klien yang terlibat? So far 2. So dia memang melibatkan hanya satu individu, tak ada macam kontrol-kontrol lain ataupun individu lain terlibat. So far satu lah. Dia tidak menafikan sebarang pertanyaan awak. Ya. Dia ada menafikan apa-apa tak, macam saya tak buat ke apa, dia cuma tidak memberi sebab Betul. dia buat si bodoh tu. Masa 31 Julai tu pada pukul 6.30 petang tu saya call dia. Saya tanya, kalau betul kau ambil duit ni, bagi tahu aku, jangan buat aku macam orang bodoh. Aku dah penat tanya, sampai aku tanya label aku. Masa tu tanya dia dekat label, kenapa duit ni tak release dekat label? Label tanya kena ada payment of proof. Saya selama saya dengan Warner Music Malaysia tak pernah lagi Warner tanya saya payment of proof. Dekat situ saya dah pelik, saya tanya dia dulu. Lepas tu saya call klien bagi saya bukti. Saya still cakap elok dekat dia, cakap dekat aku betul-betul ni, mana ada kau ambil duit kau ni tak payah tuduh-tuduh, mana ada kau ambil. Dia cakap macam tu. Duit tu masuk ke akaun dia? Masuk ke akaun personal dia. Itu atas kepercayaan lah. Bila duit tu masuk dalam akaun dia, itu cuma atas persetujuan awal ke atau bagaimana? Benda ni saya tak tahu. Without saya punya permission untuk suruh masukkan akaun tak dia. Benda tu dia Dia yang manipulasikan. uruskan lah gitu. Dia pandai-pandai lah Dia dengan pandai-pandai. klien tu. Dan saya pun memang tak pernah bagi arahan kau ambil duit tu untuk dia lah. Jadi adakah dengan apa yang berlaku ni juga menyebabkan you sedikit adakah seni ketika punya perjalanan seni? Dan Kita pun nampak kan macam agak slow down, benda-benda macam adakah itu menyebabkan Bagi efek tak? efek tak? Saya serabut dah. Kalau tanya saya tak ada posting, tak ada apa sebab yelah, kita tengah pandemik sekarang. Kita mengharapkan duit kerja kita, titik peluh kita setiap hari, tiap malam balik pagi buta. Bila mak saya tanya duit, saya tak tahu dah cakap macam mana dekat mak saya lah. Saya bagi tahu kat mak saya duit dah hilang. Dia dah ambil dah duit saya semua. Apa pengajaran yang Andy boleh dapat daripada isu ni? Sebab penyelewengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam industri banyak berlaku. Adakah lepas ni buatkan diserik untuk nak menggunakan khidmat PA sekejap lagi. lagi Tidak lagi. Saya sebenarnya kalau Kita tengok, tak kalau tanya saya punya manager sendiri Abang Nasir Rahman, saya memang tak ada berkawan dengan siapa-siapa sangat pun. Kerja saya pergi kerja, balik kerja, duduk rumah. Saya tak ada berlepak-lepak, pergi bercuti bersama-sama tu semua tak ada. Tapi ini antara orang yang saya pergi Mekah 2 kali bersama-sama dengan dia, sama-sama sujud dekat depan Kaabah tu. Kalau ada siapa yang nak baca, saya masa tu dekat Mekah saya ada cakap, jauhi aku daripada orang-orang yang teraniaya aku ni, dan tunjukkanlah aku kebenaran. Rupanya dekat sebelah aku je, tak payah pergi jauh-jauh. Boleh bagi nombor dia tak nanti? maknanya apa yang buatkan rapat dengan dia saya Okey, kenapa saya rapat dengan dia? Sebab dia banyak tolong saya dan bantu saya untuk menguruskan dalam karier saya. Tapi benda tu bukan saya yang jom ikut pergi set. Dia yang offer diri dia. Dia yang offer. Dia yang datang pada saya. Dan dalam pada yang sama, saya dah buka jalan dia dekat industri. Kenalkan dia dengan orang-orang big player, label, bos saya dan orang-orang lain lah. Dia menguruskan dari segi apa? Sebab Nasir Macam menguruskan. PA lah kan? Kalau saya, kalau ikut bahasa kita panggil dia as a PA lah. PA lah kan? Kerja. Tapi kita just bercakap as a verbal kan. Tapi dia yang offer that benda tu. Tapi kita tak ada black and white. apa nasihat Warner
ataupun pilihan warna dalam kes ni mesti Label. Andy ada mendapatkan khidmat nasihat warna juga kan? Ada. Saya ada, tapi diorang sokong dengan apa yang saya buat tindakan saya hari ni. Alhamdulillah lah. Nilai RM70,000 tu dalam time frame dia daripada awal you bekerja keras dalam industri sebagai penyanyi atau pelakon sampai sekarang. Boleh saya cakap macam tu pun ke? Tak, ini dua job tahun ini. Tahun ini Tahun ini. Andy, so boleh kata bila rugi RM70,000 tu ada tak yang efek pada Andy? Maksudnya tak boleh bayar ni, tak boleh bayar tu. Of course ada effect lah. Tapi saya tak nak cerita lah benda-benda tu, biar sebab saya ni tak nak orang tahu saya susah. Even kalau mak saya pun jangan, saya tak nak cerita. Kalau saya tak ada duit pun, tanya mak saya sendiri pun, mak saya takkan tahu saya ni kau susah ke apa. Saya urus sendiri semua. Family cakap apa? So macam untuk hari ni saya buat benda ni supaya rakan-rakan dalam industri kita tak tertipu dengan manusia ni lah. Itu je. Ini satu soalan dengan apa yang berlaku ni, ada tak benda-benda lah dan pandemik ni banyak benda kita kena bayar, benda-benda masyarakat, ada tak benda-benda yang tertangguh yang you tak boleh nak langsaikan ataupun benda-benda macam tu? Disebabkan Ya. penipuan tu. Sebab dia RM70,000 satu angka yang besar. Besar. Betul. Macam saya nasib lah dapat circle-circle dan support system saya ni, kawan-kawan yang faham keadaan saya lah. So kawan-kawan saya banyak bantu saya lah dalam benda ni lah. Terima kasih. Terima kasih. Thank you orang, thank you everyone. Ini